Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada petang ini. InsyaAllah kita akan menyambung kuliah kita yang ketiga. Masih dalam bab yang kedua. Kalau dalam senarai kursus tu, ini bab yang kedua. Kita masuk bab yang kedua dah. Jadi tajuk kita pada petang ini ialah dia sedikit kita kata berkaitan dengan sejarah. Dia bercerita tentang sejarah. Okey. Ada dua tajuk berkaitan dengan, kalau ikutkan dia punya tajuk, Islam sebagai peradaban. Itu bab yang kedua. Jadi untuk petang ini saya pecahkan kepada ataupun saya bahagikan dua konsepnya. Oh, kejap. Ada tak dapat masuk lagi, kejap. Ya. Ada lagi yang cuba nak masuk. Kejap ya. Okey. Okey, jemput-jemput. Baiklah, hari ini kita akan sambung kuliah yang ketiga dalam khusus bab yang kedua berkaitan dengan peradaban Islam. Islam sebagai peradaban. Jadi untuk petang ini kita akan bincangkan dua tajuk. Dua tajuk. Untuk yang baru masuk, tak ada masalah. Saya dah buat rakaman. Nanti boleh tengok balik rakaman di YouTube. Nanti saya akan kongsikan. Baiklah. Untuk petang ini kita akan bincangkan dua tajuk. Yang pertama, konsep tamadun Islam dan Barat. Yang kedua, konsep sumber dan asas tamadun Islam. Ini dia lebih kepada kita nak lihat sejarah lah kan, macam mana kita kata Islam sebagai peradaban, Islam sebagai tamadun, apa beza dia dengan tamadun lain. Jadi kat situlah kita akan lihat dalam tajuk ini. Jelas ke tu? Setakat ni sangkut-sangkut ke suara saya? Jelas tak? Jelas. Jelas Saya terpaksa tutup video sebab ada di luar kawasan. Jadi kita tutup video, kita buat suara je lah. Okey. Baiklah, kalau ada apa-apa persoalan ke apa, boleh terus tanyalah. Okey. Kita santai-santai je petang ni insyaAllah. Jadi untuk tajuk ini, kita ada dua topik. Kita pergi topik yang pertama. Okey. Untuk yang bermaksud tak apa, kita akan kongsikan link video yang rakaman daripada yang awal. Jadi untuk petang ini, topik yang pertama kita nak lihat bagaimana yang kita katakan Islam itu sebagai satu tamadun. Sebagai pengetahuan asas lah. Pengetahuan asas dalam mana-mana pengajian Islam. Kalau kita belajar di universiti khususnya, kita akan kaitkan Islam dengan tamadun, Islam dengan peradaban. Sebab kita nak elakkan timbul salah faham, nak elakkan berlaku kekeliruan yang mengatakan bahawa Islam ini tidak sesuai dengan zaman moden, Islam tidak sesuai dengan zaman terbaru. Jadi hal ini menyebabkan tanggapan-tanggapan negatif
terhadap Islam, apatah lagi umat Islam itu sendiri. Jadi tujuan kita belajar ataupun kita kita kata kita belajarlah tajuk-tajuk yang macam ni supaya kita nak lihat di mana kedudukan Islam itu dalam peradaban. Begitulah secara ringkasnya. Jadi untuk tajuk yang pertama, ya, ya tuan. Mungkin tuan boleh mute sementara, tuan Jeffrey. Kita akan buka perbincangan. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita buka perbincangan ya. Okey, tajuk yang pertama berkenaan dengan konsep tamadun Islam dan Barat. Kita nak lihat kalau kita sebut tentang tamadun Islam tu hebat, dia mesti ada satu perbandingan. Sebab perbandingan ni kita nak melihat betul ke Islam ni ada tamadun yang hebat. Sebab sezaman dengan tamadun Islam adalah tamadun Barat. Itu pada zaman abad pertengahan. Dan dia terus berkembang sehingga ke hari ini. Kita boleh melihat perubahan tamadun Islam dan tamadun Barat sehingga ke hari ini. Jadi perubahan itu berlaku. Kalau hari ini kita mungkin tak sentuh banyaklah tentang tamadun Islam sekarang dengan tamadun Barat sekarang. Sebab dia melibatkan banyaklah perubahan. Tapi apa yang kita lihat secara umumnya ataupun lebih kepada penekanan itu adalah kepada tamadun Islam dan tamadun Barat di zaman pertengahan. Dengan arti kata lain, bagaimana tamadun Islam ketika dia muncul dengan tamadun Islam ketika sampai ke kemuncak dan dibandingkan dengan tamadun Barat yang ketika itu berada pada zaman gelap ataupun dalam sejarah disebut sebagai Dark Ages. Kan? Itu satu zaman. Sebab kita nak lihat bahawa Islam itu lahir membawa peradaban. Kenapa kita tak bincangkan tamadun moden? Sebab tamadun moden ni kita sebagaimana kita tahu umat Islam telah dijajah. Dia telah berlaku satu perubahan besar dalam tamadun Islam. Jadi apabila umat Islam kena jajah, muncul tamadun moden, dia lain pembincangan dia. Itu tak apa, itu kita akan sentuh jugalah sedikit sebanyak nanti. Tapi yang nak ditekankan macam saya sebutkan tadi adalah dari segi kemunculan Islam itu dengan membawa peradaban dan bagaimana perbandingan dengan tamadun Barat ketika Islam itu muncul. Itulah kita fokus kepada kajian kita ataupun tajuk kita pada petang ini. Jadi yang pertama kita nak kena tahulah apabila sebut tentang tamadun, peradaban Islam dan Barat ni, yang pertama sekali kita kena tahu istilahnya. Kita lihat dalam Islam penggunaan istilah nak merujuk kepada tamadun, peradaban itu tak sama dengan tamadun Barat. Jadi kat sini kita lihat ada dua istilah utama yang digunakan bagi merujuk tamadun Islam dan dua istilah utama yang digunakan untuk merujuk kepada tamadun Barat. Kedua-dua perbandingan ini pun dah menunjukkan bahawa Islam dan Barat itu berbeza, sangat besar perbezaannya. Dia tak sama. Jadi andai kata kalau ada usaha ataupun cuba nak mencampur adukkan, dia dah larilah, identiti itu dah tak jadi tulen dah. Jadi itulah muncul fahaman-fahaman yang kita kata yang bercampur aduk antara Islam dan bukan Islam. Itu antara kesan dia lah. Kan? Jadi dalam Islam, bila kita sebut tentang tamadun, dia akan menggunakan istilah al-hadarah. Al-hadarah. Disebut hadari kan. Kalau di Malaysia ini kita ada Institut Islam Hadari. Dulu kita ada konsep Islam Hadari kan. Sebelum sekarang ni kita pakai Madani. Itu semua adalah istilah-istilah ataupun istilah yang berkaitan dengan tamadunan, ketamadunan, peradaban. Jadi dari segi bahasa Arabnya al-hadarah adalah satu, kalau kita dari segi bahasanya bermaksud lawan kepada al-badawah. Sebab orang Arab ni ataupun kita kata orang Islam Arab lah kan, waktu kemunculan Islam itu kan dilingkungi oleh bangsa Arab. Kita bangsa Melayu ni, alam Melayu ni belum lagi dapat Islam kan. Jauh selepas tu barulah Islam sampai ke tempat kita. Jadi nak menunjukkan bahawa Islam muncul, dia membawa perubahan kepada bangsa Arab yang dahulunya al-badawah. Al-badawah ni maksudnya dia duduk
bersepah-sepah ataupun merata-rata, tidak tetap. Al-Badawah, itu kita panggil Arab Badui. Arab Badui kan. Kalau kita orang asli, kita kalau bangsa Arab, Arab Badui. Jadi Badawah ataupun Badui ini adalah tidak menetap. Lawan dia hadarah, menetap di satu tempat. Itu apabila itu yang menunjukkan istilah ataupun konsep tamadun Islam. Jadi bermaksud Islam itu telah merubah satu bangsa yang sebelum ini berpindah randah, kemudiannya menetap dan membina peradabannya. Contoh yang mudah adalah bagaimana suatu ketika dahulu umat Islam itu tak ada pusat pemerintahan, tak ada pusat, kita kata perkembangan Islam itu tak ada kan. Selepas Nabi dapat wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu, kemudian baginda berhijrah ke Yathrib, kemudian jadi Madinah. Jadi apabila Yathrib itu diubah menjadi Madinah, maka Madinah itu menjadi satu kota yang menetap, duduk di situ dan menarik puak-puak Arab Badui ini untuk menetap di sekeliling kota Madinah. Jadi kat situ telah mewujudkan satu ketamadunan awal Islam. Itu yang dari segi istilahnya. Hadarah lawan dia Badawah ataupun Badui Hadari. Yang kedua At-Tamaddun. At-Tamaddun ni juga istilah yang digunakan oleh sarjana Islam moden. Dia merujuk kepada satu gabungan pencapaian perkembangan umat Islam yang duduk menetap itu, dia telah mencapai pelbagai kemajuan yang berasal daripada perkataan madana ataupun mudun, kota. Jadi apabila hadarah itu merujuk kepada keadaan satu bangsa yang menetap, tamadun itu merujuk kepada aktiviti ataupun pencapaian kegiatan yang dilakukan oleh satu bangsa itu dengan melahirkan, membina kota-kota, dengan membina pusat ilmuwan, masjid, pusat perdagangan dan sebagainya. Itu semua adalah tamadun. Sebab menunjukkan bahawa satu penduduk di kota itu telah berkembang dan mencapai kemajuan. Jadi untuk kita kata secara asasnya dua istilah ni lah. Sebut tentang tamadun Islam, mesti guna perkataan hadarah, merujuk kepada keadaan satu bangsa, dan tamadun merujuk kepada hasil perkembangan ataupun natijah yang dicapai oleh satu bangsa ataupun satu penduduk itu. Itu dari segi istilah Islam. Okay, dari segi Barat, dia ada dua perkataan. Jadi orang Barat ni dia merujuk kepada wilayah-wilayah di Eropah lah kan. Eropah. Jadi waktu kita sebut tentang tamadun Barat, masa kemunculan Islam, kita kena faham Amerika atau benua Amerika itu tak wujud lagi. Ataupun bukan tak wujud, tak ditemui lagi. Jadi kita kena ingat bahawa perbincangan tentang kemunculan Islam dan perbandingan tamadun Barat, dia tidak melibatkan Amerika. Waktu itu sebab Amerika belum ditemui lagi. Benua Amerika itu ditemui yang sebagaimana yang digembar-gemburkan, yang diangkat adalah Christopher Columbus kan, tahun 1492. Itu barulah ditemui benua Amerika. Sedangkan ada pendapat yang mengatakan umat Islam dah temui dah, cuma tak diisytiharkan secara rasmi. Walau bagaimanapun, Barat itu merujuk kepada Eropah. Eropah tu kalau kita lihat daripada Istanbul di Turki sekarang ni, terus sampai ke Spanyol. Tu kita tengoklah, bayangkan peta tu. Okey, boleh buka Google Map nanti. Jadi itulah tamadun Barat. Jadi mereka menggunakan dua istilah. Satu civitas, satu civilite. Ini dua perkataan, satu bahasa Latin, satu bahasa Perancis. Jadi dia merujuk kepada perkara yang sama, iaitu masyarakat sivil, penduduk yang ada sistem sosial. Dia lebih, kalau tamadun Barat ni dia lebih kepada merujuk kepada perubahan satu komuniti, satu bangsa, satu kelompok manusia yang memiliki sistem kehidupan. Sebab dia nak membezakan dalam tamadun Eropah ni, dia nak membezakan antara kaum Gasar ataupun Barbar, yang kita kata kaum yang
selalu menyerang kota-kota ataupun membunuh, merampas satu orang lain tu. Dengan satu kaum, satu puak yang duduk menetap, ada tamadun dia, ada peradaban, ada peraturan, ada pemerintahan dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai civitas civility tu. Secara umumnya lah. Kalau kita rumuskan istilah-istilah dari sudut pandangan sarjana barat. Jadi dia lain, dia berbeza. Konsep dia berbeza. Jadi itu kita kena fahamlah untuk asasnya. Dan kita lihat, kita kata apa? Walaupun secara tak langsung, kalau kita lihat ada persamaan antara hadarah dengan badawah, sivilitas dengan barbar tadi kan, barbarian. Dia merujuk kepada satu keadaan manusia yang mana yang sebelum ini tidak bersistem, tidak berorganisasi kepada satu keadaan manusia yang ada sistem, yang ada organisasinya. Jadi kat situ kita lihat ada persamaannya, cuma perbezaannya adalah ada unsur agama ataupun Islam itu ada dalam tamadun Islam, Barat ada dalam kalau Barat dia tak ada agama. Jadi sebab tu kita pakai tamadun Islam dengan tamadun Barat. Kita tak pakai tamadun Islam dengan tamadun Kristian. Sejak akhir-akhir pada waktu abad ke-19, abad ke-18, waktu berlaku perang dunia ataupun kita kata waktu terjadinya konflik antara Kristian dengan Islam Uthmaniyah tu, itulah barulah digunakan, digembar-gemburkan sebagai dunia Kristian, Christian world, yang menunjukkan pertentangan agama. Tetapi dalam kita kata akademik, dalam perbahasan akademik, kita gunakan tamadun Islam, Islamic civilization dengan Western civilization. Kita jarang dengar Christian civilization sebab barangkali kita kata ketamadunan dalam ataupun ketamadunan di Barat itu tidak berasaskan agama Kristian. Itu barangkali perbincangan yang kita boleh lanjutkan selepas ini. Mereka lebih kepada mengeneralisasikan tamadun Barat, Western, atas dasar keadaan ataupun norma-norma yang diamalkan oleh penduduk di Barat itu. Dia tak gunakan kaitan agama. Itu kat situ kita nampak dah bibit awal sekular di situ, sekular. Kan? Apa yang sekular. Orang Barat dia menggambarkan sekularism, sekularisasi. Termasuk agama ni tak boleh mengembangkan. Itu yang terjadi pada zaman abad pertengahan, apabila di Eropah kan ada berlaku satu zaman namanya Dark Ages. Dark Ages ni adalah satu zaman di mana Eropah itu dikuasai oleh agama. Kita boleh samakan dengan Islam. Sedangkan Islam apabila dengan agama itulah tamadun itu boleh dibina. Bermula pada wahyu Nabi SAW, berkembang atas semangat ataupun atas terasnya Islam, wahyu Al-Quran, As-Sunnah dan sebagainya, itu tamadun dikembangkan. Tapi di Barat, Kristian itu tidak menjadi faktor pengembang kepada satu tamadun. Sebaliknya adalah nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai politik. Itu yang lebih menjadi pencetus, menjadi kata pemangkin kepada tamadun di Barat. Sebab tu dia tak pakai tamadun Kristian. Itulah secara ringkasnya lah. Sebenarnya banyak sekali kita boleh bahaskan dalam tajuk ini sebenarnya. Jadi kalau kita perasan lah, memang tak jarang jumpa tamadun Kristian. Kita jumpa tamadun Barat. Kita pakai tamadun Islam, kita tak pakai tamadun Arab. Kita tak pakai tamadun Timur Tengah. Kita pakai tamadun Islam. Okey, sebab ada ciri-ciri yang membezakannya. Okey. Baiklah. Kemudian kita lihat kepada ciri-ciri. Apa ciri-ciri tamadun Islam dengan tamadun Barat? Jadi kalau kita nak lihat tamadun Islam ini, dia satu tamadun yang lama. Begitu juga dengan tamadun Barat. Tetapi tamadun Islam, kalau kita lihat dari segi permulaannya adalah agama Islam itu sendiri. Dengan kemunculan agama Islam itu sendiri. Jadi kita petik untuk tamadun Islam, ada seorang tokoh pemikir yang bernama Muhammad Asad.
Bolehlah nanti saya akan kongsikan tajuk buku dia. Islam at the Crossroad. Tak silap saya. Islam di Persimpangan. Muhammad Asad. Itu dalam bahasa Inggeris. Jadi beliau menceritakan tentang ataupun mengupas tentang 4 ciri-ciri tamadun Islam yang mana dia menjadi pembeza ataupun yang membezakan tamadun Islam dengan tamadun-tamadun yang lain di dunia. Yang pertama, kita lihat tamadun Islam, ciri yang pertama transcendent. Transcendent ataupun bahasa mudahnya adalah kewahyuan. Kewahyuan. Ya. Tamadun Islam, macam saya sebut tadi, dia berteraskan kepada wahyu. Itu penting, ciri tamadun Islam. Bila orang tanya, apa itu tamadun Islam? Kita mesti jawab, berpaksikan kepada wahyu. Wahyu itu apa? Al-Quran Karim dan juga hadis yang diwahyukan melalui lisan Nabi SAW. Jadi dua itu teras pada tamadun Islam. Jadi kita kata, andai kata dalam satu tamadun itu, walaupun nampak kita kata ada orang Islam, tapi dikesampingkan wahyu dalam peradaban tersebut, maka kita tak boleh panggil itu tamadun Islam. Ataupun ditindasnya orang ulama, kan, maksudnya dinafikan hak mereka ataupun diketepikan norma-norma beragama Islam. Maka walaupun orang Islam sendiri, secara umumnya ataupun secara kasarnya, kita tidak boleh menganggap ia sebagai tamadun Islam yang sepenuhnya. Jadi ada orang Islam tapi tamadun Islam itu tidak memenuhi ciri-cirinya. Itu satu benda yang kita boleh teliti jugalah, kan. Macam soal negara Islam atau negara umat Islam. Itu satu benda yang diperbahaskan juga. Negara Islam tu macam mana? Negara umat Islam tu macam mana pula? Ada yang membezakan, ada yang kata sama. Kita kata, ada yang kata lain, negara Islam itu lain. Dia melaksanakan semua syariat, hukum hakam, semua Islam. Negara umat Islam tu ada yang kata dia tak amalkan undang-undang Islam pun, tapi ada orang Islam, kita panggil negara umat Islam. Ada yang membezakan macam tu. Ada yang kata tak membezakan, ada je orang Islam, negara Islam. Itulah istilah yang dibahaskan sampai hari ini. Yang kedua, tamadun Islam mestilah bersifat universal. Sekejap lagi saya akan tunjukkan bukti-bukti, contoh yang menunjukkan tamadun Islam itu bersifat universal. Sebagaimana kita biasa maklum dengan ayat Al-Quran, Allah SWT berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW itu sebagai rahmat kepada seluruh alam. Tidak ada teras ataupun tidak ada berpaksi kepada bangsa tertentu, kaum tertentu, tapi tamadun Islam itu adalah semenyeluruh, bersifat universal. Semua bangsa boleh menjadi sebahagian daripada tamadun Islam. Hatta walaupun yang duduk dalam tamadun Islam itu ada orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka menyumbang kepada tamadun Islam. Nanti saya akan tunjukkan. Dan yang ketiga, seimbang. Seimbang dengan erti kata tidak mengesampingkan dunia dan membawa, kita kata, akhirat sekali. Bermaksud yang dikejar itu misalnya kalau kita kata kemajuan, dia seimbang juga dengan tuntutan-tuntutan akhirat, pengamalan agama, nilai-nilai akhlak dan sebagainya. Itu pun menjadi satu penekanan dalam tamadun Islam. Jadi andai kata benda ni tak dipatuhi, maka kita boleh kata ciri-ciri tamadun Islam tu tak dapat dipenuhi lah, kan. Okay. Yang keempat, terkawal. Terkawal dengan erti kata ada satu, dia kata, yang menjadi pengawal ataupun yang kita kata menjaga, yang memelihara apa-apa yang berlaku, apa-apa tingkah laku, apa-apa perbuatan umat Islam di dalam, kita kata, membina tamadunnya. Dengan arti kata lain, umat Islam tidak bersikap berlebih-lebihan. Barangkali mungkin kita kata, andai kata kalau melibatkan pembangunan, dia tidak terlampau berlebihan sehingga mengenepikan golongan-golongan yang miskin dan tak berkemampuan.
Dia kena bersifat terkawal. Jadi dia berbeza, sangat berbeza. Nanti kita akan lihat perbandingan dengan tamadun barat nanti. Ha, senang cerita, apa-apa yang berlebih-berlebihan itu bukanlah sebahagian daripada kata-kata ajaran ataupun prinsip ciri-ciri tamadun Islam. Kalau nak menerapkan nilai keberagamaan, kan, jadi dalam tamadun Islam dia tidak menyebabkan semua itu menjadikan negara Islam itu mundur. Andai kata kalau nak fokus ataupun contohnya satu tamadun, satu peradaban, satu kerajaan ataupun negara yang nak memfokuskan kepada agama, unsur-unsur akhirat, ibadah, dia tidak meninggalkan keseluruhannya hal ehwal berkaitan dengan keduniaan. Allah pun dah pesan, wala tansa nasibaka minad dunya, kan. Allah kata jangan tinggalkan bahagian kamu yang kamu boleh dapat di dunia. Dia kata watluma utia apa? Dia kata kejarlah apa untuk akhirat dan jangan lupa perkara yang melibatkan keduniaan. Itu antaranya lah petikan yang kita boleh jadikan panduan. Bermaksud kawal itu adalah elemen yang penting lah. Andai kata kalau nak berperang pun sekalipun, tidak berlebih-lebihan. Ada undang-undang dia, ada peraturan dia. Tak boleh membunuh sukati. Ada waktu dia. Andai kata diancam oleh musuh, barulah kita boleh menyerang, kan. Kalau dah tawan musuh tu, tak boleh nak buat sesukati. Ada prosedur dia, ada peraturan dia. Itu yang dimaksudkan dengan terkawal. Jadi Muhammad Asad menyimpulkan berdasarkan kita kata panduan-panduan yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan apa itu nilai ataupun ciri-ciri tamadun Islam yang sebenar. Sebenarnya banyak lagi lah kalau kita lihat pandangan sarjana-sarjana yang lain. Tapi pada saya Muhammad Asad ni dah memberi satu pandangan yang mudah difahami, ya, berkaitan dengan apa itu tamadun Islam. Okey. Yang kedua, tamadun barat. Tamadun barat ataupun western civilization itu adalah semudahnya dia berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Islam. Sebagai contoh, barat dia tidak menekankan unsur keagamaan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tetapi tamadun ataupun ciri-ciri ketamadunan menurut masyarakat barat adalah berlaku perubahan sikap ataupun manners. Dengan arti kata Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar lah Ustaz. Suara hilang.
Assalamualaikum. Hello. Maaf. Alamak. Internet. Minta maaf semua. Jadi, kat mana tadi saya terputus tadi? Saya internet tiba-tiba mati. Perubahan sikap Ustaz. Oh ya, terima kasih tuan. Itulah. Jadi saya tunjuk balik dah slide tadi. Ya. Okey. Okey. Jadi kembali pada tajuk tadi berkaitan dengan tamadun barat. Jadi tamadun Islam kira sempat selesai tadi. Kan ada yang terputus tadi. Okey je. Ustaz saya. Okey. Okey, minta maaf Baiklah. Jadi tamadun barat ni dia lebih kepada perubahan sikap manusia. Macam saya sebutkan tadi, perbandingan kalau anda kata seorang lelaki yang berbaju selekeh, duduk di meja makan, duduk di sebelah dengan seorang lelaki yang pakai kot, pakai tie dan dihidangkan dengan satu makanan, dengan satu pinggan. Jadi kalau yang pakai lelaki yang berpakaian selekeh ini dia makan dengan tangan, dengan dua belah tangan. Dia makan, kiri kanan dia makan. Dengan orang yang lelaki yang sebelah tu yang pakai kot tu dia makan dengan sudu dan garfu, kan, potong pisau apa semua makan kan. Jadi menurut tamadun barat itu adalah kita kata yang dikatakan bertamadun itu. Jadi perubahan sikap daripada kalau anda kata yang kita kata makan yang sebegitu tu, yang makan dengan tangan dengan kata gelojoh misalnya, dia berubah menjadi kita kata sikapnya tu makan dengan sopan, teratur, tertib. Itulah pada mereka berperadaban, bertamadun. Itulah yang digunakan oleh penjajah kita, penjajah Inggeris yang menjajah tanah Melayu itu. Dia melihat orang Melayu itu seperti itu, kan? Dengan ada yang setengah tu kalau masyarakat yang orang awamnya, kita kata secara awamnya, selain daripada bangsawan tu, jalan kadang-kadang tidak berkasut dan sebagainya. Jadi mereka melihat, oh itu orang tak beradaban. Kita orang putih ni bertamadun. Jadi mereka merasakan seperti itu. Itu yang sampai timbulnya ungkapan beban white man burden kalau istilahnya, dan beban orang putih. Dengan anggapan yang bukan orang putih itu adalah satu bebanan, satu masalah yang perlu diselesaikan ataupun perlu dikuasai oleh golongan-golongan Eropah ni lah, nak mentamadunkan dia orang ni. Kita nak menggunakan orang yang tak bertamadun ni istilahnya. Jadi itulah dari segi apa yang difahami oleh tamadun barat. Jadi dia tak ada unsur agama di situ, yang kita boleh nampak. Yang kedua, interaksi antara manusia. Jadi tamadun barat juga membincangkan tentang apabila wujudnya satu kelas masyarakat. Islam dia kata tidak mengutamakan kelas masyarakat dalam pembentukan tamadunnya. Kan? Sebab kita tahu Islam Muslim itu bersaudara kan. Orang mukmin kal bunyan, bersaudara bagaikan satu binaan. Tetapi kalau tamadun barat, dia mesti mewujudkan interaksi yang berkasta, berperingkat. Misalnya antara golongan hamba, golongan peniaga, golongan pedagang, golongan pentadbir dengan golongan pemerintah. Jadi apabila hubungan itu dapat dijalin dengan baik, dijaga, dibentuk dengan baik, maka kat situlah wujud peradaban. Menurut mereka lah. Misalnya tamadun Yunani kan, tamadun Yunani, tamadun barat, contoh tamadun Yunani. Mereka itu boleh menjadi hebat sebab mereka kelas-kelas masyarakat itu berjaya dibentuk. Ada pemerintah, ada kita kata menteri, ada senat dan sebagainya kan. Kita tahu ada pembentukan sistem sosial. Itulah yang membentuk tamadun barat. Yang ketiga, pembangunan kota. Material lah, dengan material. Dan bangunan monumen-monumen yang besar-besar kan. Itu semua adalah lambang ataupun ciri-ciri tamadun barat. Dan yang keempat, pembagian hak dan peranan manusia. Jadi kalau interaksi itu
wujud yang membentuk sistem masyarakat ketamadunan di barat. Maka yang keempat ni adalah wujudnya pembahagian hak dan peranan manusia. Bermaksud setiap manusia itu menurut mereka ada haknya dan tak boleh dilangkau. Maksudnya kalau kamu itu sebagai hamba, maka hak kamu adalah sebagai hamba saja. Dia tak boleh melangkau tiba-tiba naik menjadi kita kata maharaja kan. Maharaja ataupun kaisar di Eropah tu. Dia mesti wujud kelas yang sebegitu. Kalau hak kamu tu sebagai golongan bangsawan, kamu layak mendapat bangsawan lah. Tak layak mendapat layanan sebagai orang yang hamba, orang yang di kelas bawahan. Tak boleh. Itu ciri-ciri tamadun barat. Sebab itu sebagai pembincangan kalau kita lihat, Nabi SAW diutus sebagai Rasul dan di Madinah baginda sebagai ketua negara. Kita kata pemerintah tertinggi negara Madinah. Banyak hadis yang kalau kita jumpa macam mana Nabi SAW melayan ada setengah sahabat yang kita kata ialah Arab Badui kan. Ada seorang tu, ada satu hadis yang saya ingat, ada seorang sahabat tu datang ke Nabi, dia pergi tarik selendang dekat leher Nabi tu ataupun ridak yang Nabi pakai, dia tarik sampai luka, sampai merah kan. Kalau kita lihat dahsyat betul ni. Kalau itu kata dalam Islam dia tak menjadi satu isu lah. Jadi Nabi SAW itu sebagai contoh, role model Nabi dan pemimpin tertinggi Islam sekalipun, hal itu tidak menjadi satu kata-kata perkara penting. Nabi cuba tunjukkan kepada kita bahawa dalam Islam semua itu adalah sama. Mukmin itu bersaudara semuanya. Jadi sebagai contohnya anda kata kalau bukan Nabi sekalipun, pemimpin yang lain pun begitulah caranya. Itu di awal asas kepada tamadun Islam itu dibina. Jadi itulah secara kasarnya perbezaan di antara ciri-ciri tamadun Islam dan tamadun Barat. Okey. Okay. Kat sini sebenarnya ada satu video yang tak apalah, nanti saya bagi link tu, nanti tuan-tuan perempuan boleh tengok lah. Bagaimana kita kata kupasan lanjut berkaitan tamadun Islam dan tamadun Barat. Nanti saya kongsikan link dia. Takut nak tayang kat sini nanti dia bersangkut-sangkut pula. Ya, nanti saya kongsikan link dia. Baiklah, jadi sebagai rumusan, kita kata tamadun Islam ini adalah tamadun yang menepati gambaran keadaan yang aman, sejahtera dan makmur. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kita kata. Kiranya tamadun Islam itu adalah untuk mendapatkan satu suasana, satu keadaan negara yang baik. Baik dari segi apa, keseluruhannya baiklah. Kita kata. Itu puncak matlamat tamadun Islam itu. Nak melahirkan sebuah negara, masyarakat yang baik. Kan? Dalam masa sama, mendapat keampunan Tuhan, Allah SWT. Dengan arti kata, kat situ ada pengamalan syariat dan agama itu diamalkan. Islam itu ditegakkan. Itu kita kata prinsip asas yang penting dalam tamadun Islam. Jadi kalau kita bicara tentang prinsip dia, itulah dia berteraskan kepada wahyu. Transcendent tadi, wahyu lah untuk mencapai matlamat tersebut. Dan adapun tamadun Barat, kalau saya petik di sini, in particular the aspiration of history of sympathy, manners and etiquette as a basis of the emergence of social and political institution that regulate human relation as a higher order expression of ethic. Jadi dia lebih berkisar kepada pembentukan etika, pembentukan sistem sosial, pembentukan politik, pembentukan negara. Yang lebih kepada benda-benda yang bersifat realiti lah kan, bersifat keduniaan. Itu secara umumnya kita boleh faham tentang tamadun Barat. Okey, itulah secara ringkas ciri-ciri dia. Banyak lagi, mungkin nanti untuk saya kongsikan juga tugasan-tugasan nanti. Jadi dalam tugasan tu tuan-tuan dan puan bolehlah explore lagi, teroka lagi, banyak lagi sebenarnya pendapat-pendapat yang diutarakan berkenaan dengan tamadun Islam dan tamadun Barat ini.
Okey, yang kedua, topik yang kedua dan terakhir untuk kuliah kali ini, iaitu kita nak melihat kepada konsep, sumber dan asas tamadun Islam. Tadi kita lihat kita ciri-ciri, kan? Ciri-ciri kita petik daripada seorang pemikir Muhammad Asad, kan? Jadi untuk konsep, kita nak melihat apa sebenarnya kita sebut tentang tamadun Islam itu konsepnya bagaimana. Konsep ni bermaksud gambaran besar. Kalau ciri-ciri tu dia macam terbalik pula. Sebenarnya kita bicara konsep dulu kan. Tapi tak masalah. Jadi kalau ciri-ciri tu adalah benda yang bersifat terperinci. Adapun konsep itu adalah satu gambaran besar, overview. Jadi konsep tamadun Islam itu adalah, seringkasnya saya rumuskan ada 2 poin tadi lah. Berteraskan kepada ayat Al-Quran tadi, surah Allah sebut dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu surah Sabak. Surah Sabak. Jadi konsepnya adalah mewujudkan sebuah negara yang baik dan mendapat keampunan Tuhan. Ini konsep dia. Jadi kalau kita boleh gambarkan konsep tamadun Islam ada pecahan dua, kan? Lepas tu lingkungan ataupun yang kita buat bulatan dalam konsep itu ada 5 ataupun ada 4 ciri-ciri tamadun Islam. Itu akan menjadi lengkap sebenarnya, kan? Kalau kita boleh lukiskan, lakarkan balik. Jadi itulah dia konsep dia. Dan sumber, macam saya sebutkan di awal tadi, secara tak langsung, sumber kepada tamadun Islam itu ada 3. Maksud sumber tu sumber yang menjadi teras kepada pembentukan tamadun Islam. Itu Al-Quran lah. Al-Quran, hadis dan ijtihad. Sebab kalau kita lihat perkembangan tamadun Islam, dia bermula dengan wahyu Allah Ta'ala. Al-Quran diturunkan dulu. Fasa yang pertama. Kemudian fasa yang kedua, hadis. Kalau kita perhatikan, rupanya Allah SWT dah susun atur satu proses perkembangan tamadun Islam itu satu persatu. Jadi bila dah ada Al-Quran, kemudian Nabi berhijrah, banyak pula hadis. Nabi dah menetap di Madinah, Nabi banyak tuturkan hadis. Para sahabat semua hafal. Dan selepas Nabi wafat, zaman sahabat, ijtihad. Ijtihad sahabat. Jadi 3 perkara inilah yang menjadi asas sumber kepada perkembangan tamadun Islam. Dengan arti kata lain, tak boleh untuk memilih salah satu. Dia tak boleh. Kalau kata nak berteraskan Al-Quran saja, dia jadi tak lengkap. Dia mesti berteraskan kepada kesepaduan antara 3 sumber ini. Barulah boleh menjadi satu tamadun Islam yang ideal, yang hebat. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran itu, dalam wahyu itu terkandung nilai-nilai teras dalam Islam. Adapun hadis itu adalah contoh ataupun praktikal yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan ijtihad pula adalah satu penyelesaian kepada masalah yang timbul dalam suatu keadaan. Jadi kena ada 3 tu. Panduan asas, praktikal, contoh yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga penyelesaian masalah semasa. Jadi ketiga-tiga ni kena ada, barulah peradaban ataupun tamadun kita ini boleh jadi hebat, boleh berkembang dengan hebat lah, kan. Jadi kalau kita bandingkan dengan hari ini macam mana? Itu satu benda yang dah jauh dah. Itu satu zaman yang panjang. Tetapi dari segi kita lihat perkembangan Islam itu sendiri adalah begitu. Dia ada 3 fasa itu, kan. Jadi itulah insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh kata setidak-tidaknya membetulkan kembalilah apa benda yang kita telah tersasar itu. Okay. Dan kemudian ada satu lagi bahagian asas kepada tamadun Islam. Kalau tadi saya kata konsep itu adalah, ni saya buat analogi lah. Kalau konsep itu adalah lakaran peta, lakaran plan rumah,
Ciri-ciri itu adalah jenis-jenis deskripsi bahan-bahan yang diperlukan, manakala asas ini adalah yang menjadi dekorasi ataupun kita kata-kata yang menghiasi, menjadikan rumah itu cantik. Itulah satu analogi gitulah. Ciri-ciri, konsep dengan asas. Tu. Kalau kita boleh gabungkan, kita akan nampaklah satu kesepaduan yang mantap di situ. Bila kita asas itu, dia kena ada. Kalau tak ada ni, maka dia tak boleh menjadi satu tamadun Islam. Dia berbeza dengan kalau kita kata sumber. Dan sumber itu memang kena ada, tapi sumber tu dah memang tidak dapat tidak, mesti kena ada. Mesti kena ikut. Adapun kalau asas ini, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dia bergantung kepada sejauh mana kita nak melaksanakan dia. Dan benda ini, kita kata berpaksikan kepada sumber Al-Quran itu tadi. Dia ada banyaklah Al-Quran. Hadis pun istiada, tapi kita nak petik teras utama yang disebut dalam Al-Quran, bahawa dia menjadi asas kepada pembentukan tamadun Islam. Yang pertama, keimanan. Yang membezakan tamadun Islam dengan tamadun lain adalah iman tadi saya sebut. Kan? Keimanan itu kena ada. Walaupun tamadun Islam tapi tak ada keimanan itu, maksud tiada agamanya, maka tak boleh dikatakan tamadun Islam. Dan tamadun Islam juga kena ada amanah. Pelaksanaan amanah itu kena ada. Kemudian keadilan dan kebajikan. Ini 4 asas yang sebenarnya banyak. Asas itu kalau kita himpunkan tu sebenarnya banyak sebenarnya. Ini yang saya petikkan 4. Dan kita boleh katakan asas ni sampaikan terlalu banyak, dia boleh kita bersenaraikan. Semua ini adalah mesti kena ada dalam tamadun Islam. Tapi kita macam 4 je lah untuk petang ini. Jadi kenapa saya katakan asas? Sebab ini disebutkan dengan jelas oleh Allah Ta'ala. Kita tak perlu nak tafsir ataupun takwil pun, kita dah faham dah. Apabila Allah cakap sebegitu, maka itulah kriteria ataupun teras kepada pembinaan satu masyarakat Islam. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 110, berkenaan dengan keimanan. Allah sebut kuntum khaira ummah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kat sini kalau kita lihat dari segi kupasannya, Allah sebut kamu umat Islam umat terbaik, menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau dari segi susunan itu, Allah tak tu'minuna billah itu di belakang sekali. Dengan kata lain, kalau anda kata dalam tafsir, yang di belakang tu kadang-kadang merujuk kepada satu benda yang penting. Ada kala menyuruh ma'ruf, melarang perkara yang mungkar, tapi tak beriman kepada Allah Ta'ala. Itu satu benda yang tak boleh lah, tak lengkap lah kan. Dia kata, tapi sebaliknya kalau beriman kepada Allah Ta'ala, confirm akan ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Itulah dia kata asas dia, keimanan itu penting. Wa tu'minuna billah, barulah menjadi kuntum khaira ummah. Yang kedua, amanah. Tamadun Islam mengangkat pelaksanaan amanah dengan baik. Jadi sebab itu Allah pesan, ingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi kat situ Allah sebut, Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah-amanah yang telah diberikan kepada ahlinya, kepada orang yang dipertanggungjawabkan itu. Dia bukannya sebabkan tamadun Islam ni tidak hanya fokus kepada pentadbiran dan politik, dia melibatkan seluruh kehidupan manusia, umat Islam itu sendiri. Dan daripada kita sebagai individu, keluarga, masyarakat, apatah lagi negara, itu semua adalah apabila dilaksanakan amanah dengan sebaiknya, maka itu menjadi cerminan kepada satu tamadun peradaban Islam yang hebat. Dan andai kata tidak amanah itu tidak dilaksanakan dengan sebaiknya, maka jatuhlah tamadun Islam. Sebagai contoh, kalau kita lihat bagaimana jatuhnya kota Baghdad tangan Mongol, kan, akibat daripada perkhianatan menterinya. Saya namanya Al-Qami.
Mungkin boleh tuan boleh semak lah. Ada seorang menteri namanya Al-Qami, dia berfahaman Syiah. Jadi dia telah menyelewengkan kuasa dia. Dia pergi dalam senyap berpakat dengan tentera Mongol untuk menyerang kota Baghdad itu sendiri. Jadi akhirnya habis runtuh. Habis kota Baghdad dijarah habis, hancur. Itu apabila amanah tidak ada dalam umat Islam, dalam sistem pentadbiran Islam. Dan yang ketiga, keadilan. Surah An-Nahl ayat 90. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Jadi maksudnya Allah SWT menyuruh kepada keadilan, untuk berlaku adil. Disebutkan dia pertama. Dan ihsan, kita kata berbuat baik ataupun bersungguh-sungguh. Jadi nak disebutkan di sini bahawa keadilan itu disebut banyak kali dalam Al-Quran. Jadi menunjukkan bahawa tanpa keadilan yang ditegakkan dengan betul, maka berlakulah kezaliman. Itu kita tidak mahu ataupun tidak mencerminkan tamadun Islam. Andai kata berlaku kezaliman, baik secara zahir seperti pembunuhan, apatah lagi yang melibatkan batin ataupun benda yang tak nampak seperti boykot ataupun umat Islam diseksa, umat Islam tidak mendapat haknya. Itu satu benda yang zalim. Dan yang terakhir, kebajikan. Surah Al-Maidah ayat kedua. Allah sebut di sini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi dalam tamadun Islam, asas dia adalah berlumba-lumba melakukan kita kata kebaikan dan ketakwaan. Jadi bermaksud siapa saja yang dapat menyumbangkan kepada kebaikan dan menyeru kepada ketakwaan, maka itu adalah salah satu faktor ataupun asas menjadi pembentukan kepada tamadun Islam. Macam saya sebutkan tadi di awal, tak kira apa jua bangsa dan agama, tetapi apabila mereka ini bernaung di bawah kita kata pemerintahan Islam, jadi mereka orang Islam pun belajar, buat kajian, menulis kitab. Orang Yahudi pun sama, orang Kristian pun sama yang duduk di bawah pemerintahan Islam, turut belajar menyumbangkan sesuatu kepada tamadun Islam. Jadi maksudnya bebas, siapa saja yang ingin membuat baik, siapa saja yang ingin membuatkan kebaikan untuk ummah, untuk kemaslahatan umum, itu yang menjadi keutamaan. Kan andai kata kalau kita kata setiap diri kita umat Islam ini memahami peranan kita kepada agama, bangsa dan negara, kita akan buat apa jua kebaikan untuknya, walaupun benda itu tak kita kata tak dizahirkan sangat. Tapi kita tahu semua ini semua akan menjadi asas kepada kita kata pembentukan satu peradaban Islam. Sebagai contoh, kalau kita boleh menghasilkan lagu-lagu Islamik, kan, walaupun kita tak nampak benda itu bukannya dalam bentuk kita ilmiah sangat pun, tapi kita nampak itu telah memberi satu segmen ataupun satu kita kata bidang yang kita nampak, kepelbagaian yang dalam Islam, kita ada kesenian Islam, kita ada kita kata nasyid Islam. Jadi orang yang duduk di dalam tu, mereka bersungguh-sungguh kita kata menghasilkan lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasyid ini. Dia telah memberikan satu perspektif yang baiklah kepada tamadun Islam itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sebelum ini, itu pun berlaku juga pada zaman Umayyah, Abbasiyah. Ada segmen itu. Hatta pada zaman Uthmaniyah sendiri, lagu-lagu itu digunakan sebagai terapi untuk orang sakit jiwa. Walaupun hari ini kita dapat lagu, muzik itu menjadi hiburan, sedangkan zaman Uthmaniyah itu dijadikan sebagai terapi. Orang yang sakit jiwa, orang yang kita kata kemurungan. Jadi mereka manfaatkan lagu itu untuk betulkan balik pesakit itu. Jadi apa-apa segmen yang membawa kepada kebaikan, dia akan secara tak langsung
menaikkan ketamadunan Islam itu. Itulah kita kata secara ringkasnya berkaitan dengan asas tamadun Islam. Banyak lagi kita boleh, hatta kita boleh keluarkan satu persatu. Kita boleh senaraikan sendiri asas-asas tamadun Islam itu. Ataupun senang cerita, kita boleh kata kalau kita nampak je, kalau kita baca je, oh ini melambangkan Islam. Itu pun itu dikira sebagai asas lah, kan. Dia berbeza dengan ciri. Walaupun kita tahu asas itu adalah benda yang asasi, benda yang kena ada, wajib ada. Tapi secara tak langsung, benda yang asasi itu boleh menjadi banyak. Jadi semua benda tu kita perlukan. Adapun ciri-ciri itu adalah satu ciri yang menghimpunkan beberapa kita kata ciri yang sama. Ataupun kita kumpulkan, barulah kita bentuk satu ciri-ciri, kriteria. Kan? Itulah dari segi perbezaan dia. Jadi mungkin perbahasan kita boleh kembangkan lagi untuk tajuk ini, tak ada masalah. Jadi secara kesimpulannya, perbezaan besar di antara tamadun Islam dengan tamadun Barat itu ada banyak perbezaannya, besar perbezaan itu. Macam kita dah bincangkan tadi. Jadi andai kata kalau tuan-tuan dan puan ada baca di mana-mana sumber ataupun buku, itu pun kita boleh jadikan sebagai pembandingan. Tak ada masalah. Perbezaan tersebut adalah berteraskan kepada perkara yang menjadi asas kepada kedua-dua tamadun tersebut, iaitu Islam, agama Islam, dan Barat lebih kepada organisasi masyarakat, struktur masyarakat itu. Jadi senang faham begitulah perbezaan utama dia. Dan ketiga, umat Islam perlu kembali mengangkat nilai-nilai ketamadunan yang digariskan oleh Islam agar tidak tercampur aduk dengan nilai-nilai ketamadunan asing. Ini penting. Dalam konteks hari ini, nilai-nilai Islam itu kita perlu angkat. Perlu tunjukkan bahawa Islam mengajar umatnya berkasih sayang. Islam mengajar umatnya, kita kata, bersikap amanah, bersikap bertanggungjawab, bersikap, kita kata apa, bersungguh-sungguh. Jadi nilai-nilai itu sebenarnya perlu diangkat balik. Sebab kita bimbang benda-benda itu kalau tidak diketengahkan, tidak diangkat kembali, akan menyebabkan salah faham tanggapan terhadap agama Islam. Mereka tak melihat Islam itu, utamanya non-Muslim. Mereka melihat kita orang Islam itulah, kan. Nak suruh, kadang andai kata non-Muslim yang diberi hidayah untuk mengkaji Islam daripada sumbernya itu, mereka menerima Islam, dapat hidayah. Tapi bagaimana kita kata secara umumnya non-Muslim itu melihat kepada perbuatan orang Islam itu sendiri. Nak tak nak kita kena kembalikan balik, angkat kembali nilai-nilai Islam kita tu. Jadi secara umumnya macam tu lah, kan. Kita usahakan sedikit sebanyak elakkan sebarang benda-benda yang kita kata mencalakan imej Islam dan sebagainya. Andai kata pada waktunya kita perlu bertegas, kita bertegas. Kalau pada waktu yang tak perlu bertegas, kita bincang elok-elok, kan. Kadang-kadang mereka saja je nak provoke, kan. Begitulah sedikit sebanyak untuk hari ini. Jadi saya rasa okey lah tu untuk hari ni, kuliah ni. Jadi andai kata kalau yang baru masuk kemudian, nanti saya akan kongsikan di YouTube macam sebelum ini. Mudah-mudahan dapatlah sedikit pendedahan tentang perbezaan antara tamadun Islam dengan tamadun Barat. Ni secara umum lah, kan. Banyak lagi kupasannya kalau kita nak lebih lanjut. InsyaAllah minggu hadapan ataupun kuliah yang seterusnya, masih lagi di bab yang kedua. Kita akan melihat kelahiran, perkembangan dan kemerosotan tamadun Islam. Ni sejarah ni. Kita lihat macam mana tamadun Islam tu naik turun sampai ke hari ini. Dan yang kedua, kita nak lihat sumbangan tamadun Islam. Apa tamadun Islam itu telah sumbang kepada dunia. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita nampak hari ini umat Islam menjadi pengguna. Tetapi suatu ketika dahulu umat Islam menjadi pencipta. Jadi menghasilkan pelbagai macam alatan dan sebagainya. Itu umat Islam pernah lakukan. Itu insyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah yang akan datang.
Okey, jadi itu sajalah untuk petang ini. Wallahu taala alam. Jadi saya akan kongsikan, saya dah bagi dah tugas untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan. Kita ada 2 tugasan, tugasan individu dan tugasan berkumpulan. Jadi sementara menunggu kelas yang berikutnya, jadi tuan-tuan dan puan bolehlah mulakan tugasan tersebut. Tugasan saya bagi maklumkan dulu, tugasan individu adalah berkaitan dengan untuk mencari literature review ataupun kita kata ulasan buku ataupun ulasan literatur, kan, berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang telah diberikan nanti, akan diberikan nanti. Manakala tugasan berkumpulan, untuk kita menulis sedikit assignment itulah, kan, makalah berkenaan dengan tajuk yang akan diberikan. Nanti saya akan bagi-bagikan tajuknya, jadi bolehlah kita mulakan sedikit demi sedikit dan kita akan bentangkan juga nanti. Okey. Saja, wallahu taala alam. Saja, harapnya dapat manfaat semua. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya di grup. Nanti kita akan balas. Dan saya akan kongsikan juga slide ini dan buku-buku yang berkaitan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ustaz, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.